InsyaAllah. Mike. InsyaAllah. Kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam syai'ul ahmul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina Syafina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bida'wasihi wa sanna bisunnatihi ila yudin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkin wa nafa wa intifa wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila khairi ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam kita. Tak lupa juga yang saya muliakan Fadil Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat taala. Insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur taala dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah tauhid bab akidah sifat 20 suatu pengenalan asas. Baik, muka surat apa tuan? Oi, Bandung kau. Muka surat? 3. 82.
82 kau dah baca dari tu. Bahagian sifat kepada sifat bahagian. Dah baca dah. 91 dah. Tak adil lah tu. Baik, insyaAllah. Lihat pelajaran ketiga, pengertian, huraian dan dalil ataupun burhan. Burhan ni dalil lah atau tanda bagi setiap sifat 20 yang wajib. Bagi sifat 20 yang wajib. Ini adalah sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf secara tafsil, terperinci beserta dengan dalilnya. Ini adalah sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Mukallaf siapa? Kita lah mukallaf. Mukallaf ni orang yang telah balik dan berakal. Wajib pada kita itu mengetahui secara tafsil, terperinci beserta dengan hujah ataupun dalil lah. Macam tu. Kemudian kita lihat sifat nafsiyah. Ketika membahaskan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, para ulama usuluddin memulakannya dengan menyebut dahulu sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala, iaitu dah sifat wujud. Jadi bila membahaskan sifat 20 ni, jadi ulama ilmu kalam, ulama tauhid, dia sebut wujud dulu. Ada dulu disebut pertama lah. Jadi apakah beza wujud dengan yang lain? Adakah perbezaan di segi orang kata martabat? Di segi martabat, kan, sifat-sifat wajib Allah Ta'ala tu, adakah yang mana lebih tinggi, mana lebih kurang dan sebagainya? Sebenarnya tidak ada perbezaan lah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20 itu, kan, tidak ada satu pun kurang daripada satu yang lain. Cuma dari segi sebutan, mestilah kita sebut berterutan lah. Takkan kita nak sebut, sekali sebut 20 tu masuk dalam mulut kita. Sekali sebut 20 masuk. Tak ada macam tu kan. Mestilah kita baca secara berterutan. Supaya tuan-tuan lihat catatan bawah tu. Jika merujuk kepada susunan terjadi ataupun hakiki, tertib ukui, sifat-sifat bagi Allah Ta'ala itu tiada yang dahulu dan tiada kemudian. Kerana semuanya sifat 20 itu adalah qadim. Semua sifat 20 itu qadim, sedia bagi Allah. Qadim. Qadim lawannya hadis lah. Baik. Semuanya ada dengan serentak. Maksudnya, apabila Allah Ta'ala ada, semua sifat wajib juga ada secara serentak bagi Allah. Jadi para ulama usuluddin atau ulama tauhid kemudiannya menyenaraikan seperti yang kita hafaz sekarang. Ini dengan tertib. Tertib ada dua. Pertama tertib zikri, yang kedua tertib ta'akuli. Tertib ta'akuli ada bawah tu. Tertib sebutan ataupun tertib zikri untuk memudahkan mengingatkannya satu persatu, kerana tak mungkin untuk menyebutkan kesemua 20 sifat. Wajib Allah Ta'ala secara sekali sebut. Itu namanya tertib zikri. Susunannya tu kita kena sebut satu sampailah sifat 20. Tak boleh kita sebut sekali serentak masuk 20 sekali. Mustahil lah. Berlaku je tu kan. Satu persatu. Yang kedua, tertib ta'akuli. Tertib ataupun susunan daripada segi logik, untuk menunjukkan kaitan satu sifat dengan sifat yang lain. Dari segi logiknya, mestilah kita sebut wujud dulu. Dah ada wujud, barulah kita masuk yang lain. Mustahil kita sebut sifat lain tanpa ada sifat wujud. Mesti ada dulu. Dah ada, dah wujud orang itu. Contohlah orang kan. Kalau orang tu, mestilah wujud orang tu dulu. Bila orang dah ada, barulah ada sifat-sifat yang ada pada dia. Pemurah, pemurah, dermawan, cerdik, pandai, alim, pintar.
berpandangan jauh, rajin bekerja. Ini sifat-sifat yang ada kepada makhluk. Macam tu. So maknanya nak sebut tentang sifat makhluk, bisa sebut dia ada dulu. Itu juga dengan Allah Ta'ala, mesti kita sebut wujud Allah Ta'ala dulu, baru kita sebut sifat-sifat yang lain. Qidam, baqah, muhalbatu ta'ala al-hawadis, qiyam ta'ala binafsih, wadaniyat, qudah dan sebagainya. Kita katakan tertib ta'akuli. Sedangkan tertib zikri tadi, kita mesti sebut satu per satu, barulah sampai 20 sampai habis. Baik ya. Kemudian sifat wujud diletakkan di awal sekali. Muka surat 92. Sifat wujud diletakkan di awal sekali kerana ia adalah asas kepada ketuhanan. Asasul ilahiyah. Tak mungkin ada sifat-sifat ma'ani seperti kudrah, iradah dan lain-lain jika tak ada sifat wujud. Mustahil kita nak sebut sifat-sifat lain ni. Wujud apa, kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama' basar, kalam, tanpa ada wujud. Mesti ada wujud dahulu. Logik kan? Mana segi logiknya begitulah. Sebutlah wujud dulu. Baik, kemudian kita lihat pertama wujud. Wujud, apakah dikatakan wujud? Apakah pengertian sifat wujud? Cara mengetahui dan beriman dengannya. Dalil serta kesimpulan tentangnya. Jawapan, cara mengetahui dan beriman wajib atas setiap mukallaf mengetahui dan meyakini bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, ada, dan mustahil atasnya bersifat dengan adam, tiada. Wajib Allah Ta'ala bersifat wujud, ada. Mustahil bersifat dengan adam, tiada. Apa dalil wujud? Dalil Quran menyatakan wujud. Dari Quran, dari wujud, contohnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala yang mencipta langit dan bumi. Itu dalil kan? Dalil Allah Ta'ala wujud lah. Ataupun surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kata oleh Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Allah Ta'ala tempat tumpuan segala makhluk. Tiada beranak dan tiada beranakan. Tiada sekutu bagi dia. Tiada sekutu bagi. Ni pun boleh dikata dia alih wujud lah. Wujud Allah Ta'ala. Macam tu. Baik, seterusnya, macam mana definisi wujud? Definisi atau ta'rifnya. Ta'rif wujud ialah ya al-halil wajibat li zat ma damati zat ghairu mu'allalatin bi illatin. Hal al-wajib li zat, satu hal, satu keadaan yang wajib bagi zat selama mana ada zat dan tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana, tidak disebabkan dengan sesuatu sebab. Itu dia katakan wujud. Jadi wujud Allah Ta'ala tadi satu hal yang wajib bagi zat Allah selama mana ada zat Allah, dan ada wujud tu bukan disebabkan dengan suatu sebab, bukan dikeranakan dengan suatu kerana. Macam wujud kita disebabkan oleh suatu sebab. Apa sebab wujud kita? Arahan Allah lah, kan? Perintah Allah supaya kita diciptakan. Kerana perintah Allah, kemahuan Allah, iradah Allah, kehendak Allah, kita diciptakan, maka kita pun diciptakanlah. Macam tu. Tak? Kalau tidak kerana kehendak Allah, maka kita pun tak diadakan. Sampai itu kan, kehendak Allah Ta'ala itu supaya kita ni menyembah dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah. Itu antara tujuan maksud manusia itu diciptakan oleh Allah, supaya kita sembah dia. Sampai itu pula Allah Ta'ala dah
dah sediakan syurga neraka. Syurga neraka dah sedia. Habis kalau ada syurga neraka, tak ada manusia wujud dalam dunia ni, siapa besok nak masuk syurga neraka tu? Siapa yang nak masuk ke syurga neraka tu? Disebabkan syurga neraka dah ada, maka Allah Ta'ala cipta manusia. Bila Allah Ta'ala cipta manusia, adalah arahan dan peranan-peranan manusia ni. Contohnya beramal soleh, beribadah, kan? Nanti dapatlah masuk dalam syurga yang dijanjikan. Yang tak taat tu masuk dalam neraka. Masuk neraka yang dijanjikan Allah Ta'ala. Itu tujuannya manusia ni Allah Ta'ala cipta, hidupkan. Itu dia katakan wujud. Wujud satu hal yang wajib bagi zat selama mana ada zat, tidak disebabkan dengan sesuatu sebab. Kalau kita mesti sebab. Rumah, kenapa rumah dicipta? Kerana orang nak duduk. Kereta, kenapa kereta dicipta? Kerana kita senang nak bergerak. Sekolah, kenapa dicipta sekolah? Kerana manusia nak ambil pelajaran, nak belajar. Mesti, sama juga kan? Surau, kenapa dibina surau? Sebab kerana kita nak ibadah lah surau. Betul tak? Masjid tu juga. Jalan raya, kenapa dibuat jalan raya? Senang nak bergerak, berpindah daripada satu tempat yang lain. Kalau tak ada benda tu semua, macam mana? Maknanya suatu benda tu dibuat disebabkan. Sebab. Lautan, Allah Ta'ala cipta, mesti ada sebab cipta lautan. Salah satu daripada cipta lautan ni ialah maknanya sumber makanan lah. Makanan pada manusia. Kemudian tempat manusia senang nak menghantar barang menggunakan kapal. Betul tak? Lepas tu laut juga tempat orang kata untuk pelancongan. Pelancongan. Pokok-pokok tu juga. Pokok-pokok digunakan untuk terbang buat rumah, buat kayu api. Pokok-pokok juga untuk macam supaya nak elakkan tanah runtuh. Tanah runtuh kan. Kenapa pokok juga? Dia sumber oksigen kan. Banyaklah peranan pokok. Maknanya Allah Ta'ala buat tu mesti sebab. Mana itu dikatakan alam. Kan? Disebabkan oleh sebab itu, sebab ini, maka benda tu pun diciptakan oleh sama ada manusia cipta ataupun Allah Ta'ala cipta. Baik. Dalam tarikh lahir sifat wujud ialah mala ta'akalu zat bidunihi. Mala ta'akalu zat bidunihi. Apa? Iaitu satu sifat yang tak boleh terima oleh akal adanya zat tanpa adanya sifat wujud. Mana tak boleh terima oleh akal kita adanya zat tanpa ada sifat wujud. So mesti ada wujud. Adalah zat Allah Ta'ala. Sampai itu alam lah. Alam cerita Allah Ta'ala. Ia bermaksud zat hanya dikatakan zat jika ada sifat wujud ada pada zat tersebut. Tanpa sifat wujud, zat tidak boleh dikatakan sebagai zat. Zat ni ialah zat Allah lah. Zat. Ataupun diri Allah. Diri Allah Ta'ala sendiri. Bila ada sifat, maka adalah diri Allah. Sifat adalah diri Allah. Okay. Kemudian ada nombor 111. Nombor tak tuan? Hal berada antara maujud boleh dilihat dan makdum tak boleh dilihat. Kalau kita lihat dalam definisi wujud tadi, hiya al-halul wajibat. Wujud ialah satu hal yang wajib. Maksud hal ini antara maujud dan makdum. Tengah-tengah. Antara ada dan tiada. Antara ada dengan tiada. Itu dikatakan hal. Halun. Jadi kata ulama, kan, sifat wujud ni ialah dibangsakan kepada halun.
Mana antara ada dengan tiada. Maksudnya wujud ada wajib bagi zat Allah Ta'ala, kerana sifat wujud tidak boleh berpisah dengan zat Allah. Apabila ada zat Allah, mesti ada wujud. Sebagai perbandingan yang mudah, jirim atau benda dan tahayyus. Tahayyus maknanya mengambil ruang atau lapang, tak boleh berpisah. Apabila ada jirim, mesti ada tahayyus. Bila ada jirim, mesti ada tahayyus, mengambil kadar lapang dia. Mengambil kadar lapang. Bila ada jirim, mesti ada tahayyus. Tahayyus ni mengambil kadar lapang. Macam diri kita lah. Diri kita kan dikatakan sebagai jirim. Mana berbentuk kan. Diri kita ada berbentuk batang tubuh. Setiap berbatang tubuh mesti mengambil kadar lapang dia. Mana kalau kita dah duduk situ, orang lain tak boleh duduk. Kalau kita dah duduk situ, orang lain tak boleh duduk. Kecuali kita pindah. Orang duduk situ lah. Kalau kita dah duduk situ, orang tak boleh duduk. Kalau dia nak duduk, mestilah di samping kita. Kiri, kanan, depan atau belakang. Atau atas kita. Bawah boleh tak? Tak boleh lah. Kecuali lah kalau bawah ada tingkat lain lah. Tingkat bawah. Betul tak? Kalau ada tingkat bawah, boleh duduk bawah. Jadi maknanya, kalau benda tu dah terconggok ke situ, terconggok, tak bolehlah orang lain duduk itu. Kalau tidak kan, berlanggar lah dia. Bertembung ataupun berlanggar. Itulah sifat jirim lah. Sifat jirim ataupun sifat benda. Sama ada benda tu kecil ke, benda tu besar ke, dia mengambil kadar lapang dia. Gitu. Jadi sifat jirim dan mengambil kadar lapang, dia dua benda yang tidak berpisah antara satu sama lain. Kecualilah benda tu tak berjirim. Kecuali benda tu tak berjirim. Kalau benda tu tak berjirim, apa benda tak, contoh benda tak berjirim? Bayang-bayang. Bayang-bayang berjirim tak? Bayang-bayang tidak berjirim. Itu sebabnya bayang-bayang boleh ditindan kan? 2, 3 orang, 10 orang pun boleh. 10 orang, 10 bayang bertembung, bertindan kan, bercampur aduk antara satu sama lain. Sebab apa? Berbayang tak ada jirim. Boleh. Apa lagi benda tak berjirim? Air, udara. Okey. Air, udara tak berjirim. Air mana? Air ni boleh benda masuk dalam air. Tapi kalau air dengan minyak dia tak boleh campur, kan? Air dengan minyak tak boleh campur. Kerana minyak ni dia punya kadar ketumpatan. Betul tak? Kadar ketumpatannya lagi besar berbanding dengan air. Jadi dia tak boleh bercampur lah. Macam tu. Cuma kalau air dengan air boleh lah. Air B campur dengan air C. Air C campur dengan air D. Bercampur-campur air boleh lah. Macam tu. Sebab dia bukan jirim, tetapi merupakan cercah air. Benda cercah air boleh bercampur. Roh boleh bercampur. Roh A dengan roh B bercampur roh. Sebab dia benda tak nampak. Tak boleh dilihat dengan mata kasar. Baik, seterusnya. Nombor 113. Nombor 113 dia kata, selama mana zat tidak disebabkan oleh suatu sebab. Maksudnya keadaan wujud itu datang daripada zat Allah sendiri. Itu sendiri, bukan daripada sifat yang lain. Ia tidak seperti sifat ma'ani, di mana zat disebabkan oleh suatu sebab. Sebab itulah dikatakan hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berperkuasa, kaunu ta'ala qadiran, kan adalah kerana dia datang daripada sifat lain, itulah kudrah, berkuasa, bukan daripada diri zat sendiri. Itu juga untuk semua sifat manawiyah yang lain. Sifat manawiyah lain, mana dia ada disebabkan oleh ada lain. Dia ada disebabkan ada sifat lain.
Baik, kemudian sifat wujud bukan sifat yang lebih atau terasing daripada zat, kerana ia memang datang daripada zat itu sendiri. Sifat wujud ni bukan dia lebih, dia bukan sifat lebih ataupun sifat terasing daripada zat Allah. Itu sifat wujud. Lainlah macam kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama basar ni dia adalah sifat tambahan. Selain daripada dia duduk pada zat Allah, selain itu pula dia ada peranan masing-masing lah. Kudrah ada peranannya. Kudrah maknanya berkuasa kan. Iradah berkehendak, ada peranan dia. Ilmun mengetahui, ada peranan dia. Hayat ada peranannya. Sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Ini semua sifat-sifat tambahan yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya B. Sifat wujud adalah satu sifat subutiyah. Sifat subutiyah ataupun sifat tetap, sabit atau tetap yang menunjukkan diri zat ini Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Kemudian C belakang 94. Okey, wujud Allah Ta'ala itu ialah wujud zati, iaitu Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh yang lain. Wujud Allah Ta'ala bukan dikeranakan, disebabkan oleh sebab atau illah. Jadi wujud Allah Ta'ala itu dikatakan wujud zati. Wujud zati ataupun wujud hakiki pun boleh lah. Hakiki pun boleh, zati pun boleh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tu tidak ada yang mencipta dia, kerana dia terjadi dengan sendirinya. Itu dikatakan wujud zati. Wujud kita pula kan disebabkan ada wujud Allah. Jadi kita wujud ni nama wujud aridi. Aradi ataupun wujud aridi. Bukan wujud zati ataupun hakiki. Allah Ta'ala wujudnya hakiki. Dia terjadi dengan sendirinya. Kita mesti ada yang mencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Baik, kemudian nombor 115. Baik, apa dia katakan wujud zati? Lihat dalam kitab Tuhfatul Murid. Kitab Tuhfatul Murid, syarah matan Jawharatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Bajuri, Ibrahim Laqani. Dia kata wujud zati juga bermaksud menafikan tiga ketiadaan. Wujud zati ialah satu wujud yang menafikan tiga ketiadaan, adami atau adam, atas Allah Ta'ala. Pertama, menafikan ketiadaan sejak mula-mula dulu, adamus sabiq. Kedua, menafikan ketiadaan sekarang, adamul hal. Yang ketiga, menafikan ketiadaan akan datang, adamul lahiq. Bagi makhluk pula, ketiga ketiadaan ini ada pada mereka. Kadang makhluk ni dia ada tiga jenis ketiadaan. Pertama, ketiadaan adam, ketiadaan sabit, mana dulu kita tak ada, kemudian ada. Kemudian kita ni ketiadaan sekarang. Ketiadaan sekarang. Ketiadaan sekarang ni ada tak? Kita sekarang ada lah. Kita sekarang ada. Mana taklah boleh kita menafikan. Sebab kita ni sekarang. Kita ada sekarang pun, maknanya kita ada sekarang pun bukan wujud hakiki pun. Kita bukan wujud hakiki. Kalau ada pun, kita bukan wujud hakiki. Wujud kita majazi pun. Majazi je. Kemudian, ketiadaan akan datang. Ada mulahik. Okay? Jadi akan datang pun kita tak pasti. Kita ada ke tak ada. Besok lusa, kita tahu ke kita ada? Tak tahu. Besok lusa. Mungkin besok kita ada, mungkin tak ada. Kan? Tak pastilah. Jadi ketiga ketiadaan Adam ini ada pada mereka, pada makhluk. Kemudian sebagai ulama menyatakan makhluk diapit oleh dua ketiadaan.
Iaitu tidak ada sejak mula-mula dulu ada musabak sebelum dilahirkan, dan ketiadaan akan datang, maknanya kematian. Kita akan menempuh suasana alam kubur, alam kematian lah. Berapa lama kita di alam kubur, wallahualam. Tak tahu kita lah berapa lama ni. Hidup dalam dunia pun kita rasa lama kan. Lama lah aku hidup ni. Rasa dah umur dah 70 dah umur dan lama dia hidup. Bila orang ada nak ngajar kita, kita pun marah. Kau jangan ngajar dan kau jangan nak ngajar dan dah lama hidup dah. Nampak? Kita sendiri mengaku kita dah lama hidup. Ada tak yang mengaku Dan baru hidup ni, umur kita dah 70 tahun dah. Tiba-tiba ada budak muda-muda ni, dia bangkang cakap kita. Kita cakap A, dia kata B. Kita cakap C, dia kata B. Kita pun cakap, kau jangan nak ngajar Dan nak lama hidup dah. Kita sendiri pun mengaku kita dah lama hidup. Tuan-tuan. Lama hidup tu ialah daripada segi umur kita. Tapi kalau dari segi umur dunia ni, rasa kita sekejap je kan. Pasap je hidup. Kalau nak kita bandinglah dengan daripada zaman Nabi Adam tu, sejak Nabi Adam dicipta oleh Allah Ta'ala, sejak Nabi Adam keluar dari syurga tu, kemudian berterusan Nabi-Nabi, para Nabi Rasul. Jumlah Nabi dah berapa tuan-tuan? 124,000. 124,000 Nabi. Berapa lama tu kan? Daripada Nabi Adam AS tu sampai dari Muhammad pun dah wafat dah. Dah 1,400 tahun lepas. Baginda Rasulullah SAW dah wafat. Tu yang kita rasa dah lama hidup tu. Bila budak-budak muda ni bangkang cakap kita kan, mulalah bongil lah tu. Kita rasa dah lama hidup, tapi sebenarnya tak lama pun kita hidup. Dan bila mati, lepas mati pun tak tahulah berapa lama di alam kubur tu kan. Dah 20 tahun pula nanti di alam kubur. InsyaAllah. Kemudian ia juga disebut dengan wujud hakiki. Wujud zati ni boleh juga kita katakan sebagai wujud hakiki, iaitu wujud ada yang sebenar-benar wujud. Wujud ada yang ada pada makhluk ialah wujud majazi yang saya cakap tadi. Wujud yang ada pada kita ni wujud majazi je, bukan hakiki, bukan sebenar-benar wujud. So kalau sebenar-benar wujud ni, dia tidak ada penghabisan pada wujud dia. Sedangkan kita ada penghabisan. Cukup limit je, tempoh je, malaikat maut pun datang. Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Apa khabar? Kan? Siapa ni? Takkan tak kena dia kan? Tak kena dah. Dan malaikat maut, yo kau. Kan? Minta maaf lah tuan, dia tak kena, bagilah saya peluang untuk bertaubat. Macam-macam lah. Malaikat maut tak dapat, dia nak nolong dah kata. Kan? Dia nak bagi, Allah Ta'ala dah bagi usia yang lama dah. 20 tahun dah hidup. Apa kau buat? Apa kau buat? Ada kau semayang tak? Ada kau puasa tak? Ada kau zakat tak? Ada tu tak ni? Tak ada. Nasib lah kau kata. Malaikat maut pun rentap lah kan. Sebab dia malaikat maut ni dia tak ada tempoh. Cukup time, dia mesti cabut. Tak ada tangguh-tangguh kan? Macam tu. Kalau kita dengan manusia boleh tertangguh. Kita berhutang dengan manusia kan? Kita berhutang dengan manusia. Boleh tangguh tak kan? Tak cukup lah duit kan? Bank pun ada moral kan? Dia apa, COVID ni masih dia bagi moral. Tapi moral-moral pun besok kena bayar jugalah. Tengahkan tu. Apa moral tunggakan tu kan? So kena juga bayar. Macam tu. Maksudnya kemudian
Wujud ada pada makhluk adalah wujud majazi, kerana wujud makhluk ada disebabkan oleh perbuatan Allah yang menjadikan makhluk. Kewujudan makhluk juga disebut sebagai wujud zamani. Wujud zamani. Bukan zamani yang penyanyi tu. Penyanyi tu, tu zamani. Zamani. Kumpulan apa ya? Slam. Bang tu. Kumpulan slam. Suara pun padu kan. Orang kurus je. Kurus tapi suara padu. Okey. Jadi wujud makhluk juga disebut sebagai wujud zamani, masa, kerana dahulu makhluk tak ada. Selepas melalui beberapa masa barulah dia ada. Contohnya, jika sekarang Zaid berumur 60 tahun, maka 60 tahun dahulu dan sebelumnya dia tak ada di dunia. Setelah melalui masa tertentu, barulah Zaid berada dalam kandungan ibu dia, kan? Dan seluruhnya dilahirkan dunia dan terus hidup hingga sekarang lah. Sampai masanya Zaid pun mati. Zaid masanya mati. Kerana umur kita ni memang ada limit. Kan? Kereta pun ada limit Betul tak tuan-tuan? Kereta kita ada tak limit Ada kan? Cukup tempoh masanya. Kau tak jual kan habislah, harga turun lah itu. Paling tidak pun timbang kilo je lah. Walaupun dulu tuan-tuan beli harga sampai 50,000, 60 harga kereta. Tapi bila dah lama pakai, nak jual pun susah. Ada siapa nak beli dah. Kalau jual pun timbang kilo je. Bank pun nak kata nak walun bank pun bank tak terima dah. Ni tak boleh dah Ustaz, bank tak boleh lah. Lebih dah 10 tahun dah kereta ni. Ini dah 30 tahun dah kereta ni. Kalau jual pun kata dalam 1,000-2,000 je boleh laku ni kan. Macam tu. 5 kilo. Seterusnya. Kemudian jadi setelah melalui beberapa masa barulah Zaid berada dalam kandungan ibu dan seterusnya dilahirkan dunia dan terus hidup hingga sekarang. Kewujudan Allah Ta'ala bukan kerana sesuatu. Umpamanya Allah Ta'ala ada kerana ada alam semesta. Hakikatnya Allah Ta'ala sudah ada sebelum ada alam. Jadi Allah Ta'ala ada sebelum ada alam lagi. Dah ada alam, barulah. Dah ada Allah, baru ada alam. Kerana Allah Ta'ala mencipta alam. Alam ni pun dahulunya adalah bercantum. Alam dulunya bercantum. Kanata ratkan fataknahuma. Adakah kamu tak melihat sebenarnya alam dulu adalah dalam keadaan tumpat, bercantum. Kemudian maka terpecahlah dia. Nanti yang terjadi teori Big Bang tu. Kamu dah dengar kan? Teori Big Bang, letupan. Letupan tu yang terpecah, maka terjadilah banyaknya bintang-bintang, matahari, planet-planet dan sebagainya. Dan alam ini berkembang. Lepas semasa ke semasa. Berkembang. Teori Big Bang. Nak dengar kan? Gitu. Okey. Alam ni banyak kata benda-benda yang luar biasa lah Allah Ta'ala cipta. Antara benda luar biasa Allah Ta'ala cipta ni ialah gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Kan? Ini benda yang luar biasa lah Allah Ta'ala cipta gerhana ni. Semua manusia Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia tahulah gerhana nak berlaku bila. Gerhana berlaku bila. Kemudian di alam kita ni dia ada satu fenomena namanya fenomena black hole, lubang hitam. Pernah dengar kan? Black hole ni lah lubang hitam. Lubang hitam ni susah nak dikesan melalui mikroskop, teleskop lah benda tah. Alat-alat untuk kita teropong bintang-bintang ni. Black hole ni susah nak kesan. Dia lubang hitam. Kekuatan black hole ni, apa saja yang melintas di depan dia, dia boleh sudut.
Dia umpama macam vacuum lah, vacuum cleaner kita. Ada yang menyatakan jumlah black hole ni dia punya saiz besarnya 14 kali ganda daripada besar matahari. 14 kali ganda besar matahari. Tapi susah nak carilah. Kedudukan dia sangat jauh daripada bumi. Dia ni macam penyedut vacuum. Apa saja melintas depan dia, dia sedut. Atau kalau manusia lintas pun dia akan sedut. Cahaya melintas pun dia sedut. Cahaya kelajuan. Cahaya melintas tu dia boleh sedut. Kelajuan cahaya tu dia boleh sedut. Tu kehebatan dia lah, black hole ni. Kalau dah disedut, dah masuk dalam tu memang tak boleh keluar-keluar. Itu fenomena lah. Kelebihan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan belajar sains kan, tuan boleh dengar lah. Dah tahulah black hole ni. Dalam orang kata internet pun ada, carilah. Type black hole. Lubang hitam yang terdapat di angkasa. Dalam YouTube pun ada. Jadi setelah melalui beberapa masa, barulah Zaid berada dalam kandungan ibunya dan disuruhnya dilahirkan ke dunia dan terus hidup sehingga sekarang. Jadi kewujudan Allah Ta'ala bukan kerana sesuatu umpamanya Allah Ta'ala Allah Ta'ala ada kerana adalah alam. Hakikatnya Allah Ta'ala sudah ada sebelum ada alam, dan sebelumnya ada semua makhluk. Sebaliknya, wujud makhluklah yang disebabkan oleh adanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian had wajib bagi mengenal Allah Ta'ala bagi mukallaf. Pertama, tahap paling minimum yang menjadi kewajipan ke atas setiap mukallaf ialah mengetahui Allah Ta'ala itu wujud, ada. Yang kedua, tak wajib mereka mengetahui apakah kategori wujud, sama ada wujud itu adalah inzat ataupun bukan ainzat. Sama ada wujud itu inzat ataupun bukan inzat. Sama ada wujud itu ialah diri Allah ataupun bukan diri Allah. Wujud itu adakah diri Allah ataupun bukan Allah. Ni benda ni tak wajib lah kita nak baca. Kerana dia termasuk dalam Rawamidu ilmul kalam. Dia kata Rawamidu ilmul kalam, maknanya perkara rumit. Dia termasuk dalam perkara rumit untuk kita nak memahaminya. Sama ada wujud itu diri zat Allah ataupun wujud itu adalah bukan diri zat Allah Ta'ala. Ini satu pembahasan yang susah lah. Itu sebabnya musannif dia kata tak wajib mereka mengetahui apakah kategori wujud itu, sama ada wujud secara ain zat ataupun bukan ain zat, kerana ia termasuk dalam perkara rumit dalam pembahasan ilmu kalam. Rawamidu ilmu kalam. Kemudian wujud ada 3 bahagian. Sampai situ kan. InsyaAllah akan datang kita sambung kotak lah. 3 jenis wujud. Wallahu a'lam bishawab. Pas itu. Isyak kan? Dah. Okey, saya buka soalan. Kalau ada soalan. Ada? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina wasariqan wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasyana fataya alim wa lana qulubana bil waftah lana fudu'al arifin. Allahumma faqqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa assalamu ala mursalin. Qabalallahu minkum.